Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ukhti Fatimah, nama sama masya-Allah, barakallahu fiik, yang menjadi pengerusi acara pada pagi ini. Terima kasih buat semua barisan kepimpinan AJK Urustia yang jadi asbab Allah izinkan kita bertemu pada pagi yang berkat ini. Dan semua muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang jauh lebih baik berbanding saya. Lengkapkan saya mana yang kurang, betulkan saya mana yang salah. Saya berkongsi hakikatnya untuk menasihati diri sendiri, dan moga ada manfaat untuk semua yang turut hadir. Jom kita sama-sama perbaharui dunia dalam kita dulu. Moga kita datang kerana Allah. Kita jelas matlamat kita untuk Allah. Ya Allah, kesihanilah kami ya Allah. Moga mata yang memandang kerana-Mu ya Allah. Biar kita ada dialog dalam hati dulu. Sebab kita nak amal kita diterima. Ada dua syarat amal diterima. Pertama, ikhlas. Kedua, ittiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' ni mengikut syariat, mengikut sunnah, mengikut panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita pada pagi ni, tajuk ni bukan saya pilih. Ni Ustaz Nazih yang pilih. Mana Ustaz Nazih? Ni Ustaz Nazih pilih. Tajuk kita wanita ahli ibadah tapi ahli neraka. Tajuk takut. Ya, dengan tajuk tu takut rasa kan. Allahu Akbar. Tapi tajuk ni memang penting untuk kita hidup ni seimbang. Ya, seimbang. Seimbang bagaimana? Okey, saya bagi analogi. Ya. Analoginya, kita naik kereta. Naik kereta, ada pedal minyak yang tekan tu, yang bawah tu, pedal minyak, dan ada pedal brake. Betul kan? Bila naik kereta, kita tak boleh sekadar tekan pedal minyak sahaja. Ada masa kena tekan pedal brake. Baru kereta tu insya-Allah selamat sampai. Di samping follow lah segala peraturan yang ada sekeliling. Kehidupan pun sama. Kita mungkin pedal minyak tu ibaratnya kita buat ibadah. Kita solat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Minyak lah sebab dia maju ke depan ibadah. Lakukan seakan gitu. Tapi kita tak break. Tak break pada apa? Pada mulut kita yang suka caci maki orang mungkin. Pada harta orang yang kita ambil sembarangan. Pada hubungan-hubungan kemanusiaan yang kita tak tunaikan. Pada dosa, pada maksiat yang berani kita buat, orang tak nampak. Kita tak rasa bersalah sangat dengan dosa tu. Yang ni kita takut. Kita takut banyak amal ibadah. Tapi yang Allah larang tu kita tak break mana. Lagi takut bila kita tak rasa pun itu dosa. Kita rasa biasalah sembang pasal orang, ambil berat ni. Ya, tapi yang kita sembangkan tu membantu tak untuk bantu dia? Tingkatkan dia, majukan dia, tolong dia. Atau sembang sekadar nak rendahkan dia, nak padan mukakan dia, nak salahkan dia. Di sisi Allah, Allah menilai semua itu. Jadi kita takut bila kita balik jumpa Allah, Allah timbang amal kita. Allah timbang pahala ibadah kita bertimbun, solat sunatnya banyak, malam-malamnya tahajud.
Banyak ni ibadah. Solat rawatib, solat duha, solat witir, semua ada, cukup lengkap. Yang macam Nabi buat, setiap malam 11 rakaat solat sunat. Semua ada tu. Malaikat tik semua ada tu. Balik jumpa Allah. Tapi tengok-tengok, ya Allah, hubungan dengan manusia dahsyat. Kita boleh jadi muflis akhirat. Ya, dengan keadilan Allah, Allah timbang amal ibadah yang banyak bertimbun tadi, boleh jadi Allah pindah kepada orang-orang yang kita tak tunaikan hubungan kemanusiaan dengan dia. Yang dia tak rasa selamat dengan mulut dan tangan kita. Dia rasa dizalimi dengan kita. Yang ni kita takut sangat. Kita pun kalau amal tu tak cukup nak tampung, dosa orang lain pula terpaksa kita pikul. Yang ni kita takut. Bukan dengan orang sahaja. Kita pernah dengar kan, wanita yang kurung kucing, tak bagi makan, pun dapat rasa azab neraka nanti, walaupun dia ahli ibadah. Kat rumah kita, cuba kita cek. Mungkin ada hamster, ada arnab, ada ayam, ada itik, angsa. Kalau ayam orang lain mati, Allah tak tanya kita. Tapi kalau ayam kita yang mati, yang kena apa-apa kat dia, Allah akan tengok cara jagaan kita tu. Kita bagi makan ke tak? Kita betul-betul buat penjagaan ke tak? Allah tanya kita hatta pada hak binatang yang duduk di bawah amanah kita. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan, bila kita dengar satu hadis ni, satu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, kita nak rasa, ya Allah, ya Rabbi, astaghfirullahalazim, bantu saya ya Allah. Takutnya saya lalui kehidupan kalau saya tak seimbang, sekadar tunaikan hak Allah, hak manusia saya abaikan. Kita baca sama-sama hadis ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadaruna mal muflis?" Kamu tahu tak siapa itu orang yang muflis? Qalu, para sahabat kata, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Yang kami faham ni, muflis tu bila orang tu tak ada duit, tak ada harta. Muflis lah tu. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi betulkan cara pandang. Sebab setengah orang dia pandang benda-benda yang nampak dek mata saja. Tapi Nabi suka buka cara pandang tu biar nampak keluar kotak. Lalu apa kata Nabi? Innal muflisa, sesungguhnya orang yang muflis, min ummati, daripada umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, dia datang pada hari kiamat dengan solat, wasiyamin, dia datang dengan puasa, wazakatin, dia datang dengan zakat, wa ya'ti qad syatama hadha, tapi dia datang juga bawa dosa, kutuk orang ni, wa qadhafa hadha, dia datang bawa dosa, fitnah orang ni, wa akala mali hadha, dia datang makan harta orang ni, wa safaka dama hadha, dia datang tumpahkan darah orang ni, wa daraba hadha, dia datang dalam keadaan bawa dosa, pukul orang ni. Fayu'ta hadha min hasanatihi, lalu Allah nak selesaikan isu ni. Orang baik ni, tapi dosa orang banyak sangat ni. So apa yang Allah buat nak selesaikan isu ni? Fayu'ta hadha min hasanatihi,
Allah bagi kebaikan dia kepada orang yang dizalimi itu. Ini cara Allah selesai dengan sifat adilnya. Wa hadha min hasanatihi. Allah bagi lagi ke orang tu, orang ni, siapa-siapalah yang menuntut, yang berkait dengan dia, Allah ambil amal dia bagi dekat orang ni. Wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu, bila habis amal kebajikan dia, sebab kena bagi-bagi pada orang yang dia zalimi, qabla an yuqda, sebelum habis, sebelum cukup untuk dia ganti balik kejahatan hubungan sesama manusia yang dia buat dulu, ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaih. Amal dah habis, so nak ganti macam mana lagi ni? Allah ambil pula kesalahan dosa-dosa orang yang dizalimi, bagi dekat akaun dia. Thumma turiha finnar, kemudian dicampak dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Takut ya Allah, takutnya dengan dosa ni ya Allah. Astaghfirullahalazim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Bila kita baca hadis ancaman begini kan, kita jangan ingat kat orang lain lah, kita ingat kat kita. Dari segi ancaman tu, biar refleks diri kita dulu. Cepat-cepat kita istighfar, Sayyidul Istighfar. Dan dalam Sayyidul Istighfar yang saya baca tadi, memang Nabi ajar kita minta berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita sendiri. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari kejahatan apa yang aku buat. Astaghfirullahalazim. Jadi semua yang saya muliakan, bila kita refleks pula ya, dalam kehidupan realiti ni, kalau kita lah berada dalam kondisi orang yang kena dizalimi, orang yang kena kutuk, kena caci, kena maki, kena pulaukan. Dan biasanya dosa-dosa mulut ni, dia datang bukan daripada orang jauh-jauh. Dia datang biasanya daripada orang terdekat, orang yang rapat. Pasangan, anak-anak, ahli keluarga, jiran tetangga, satu organisasi. Orang tu mungkin tak perasan itu satu dosa yang sakit sangat di hati kita. Dan kita di pihak yang kita rasa kita dizalimi tu. Selagi orang tu caci kita, kita tak berdosa pun. Sebab dia caci, dialah tanggung dosa tu. Betul kan? Tapi bila respon kita 2 kali 5 dengan dia, kita pula caci dia, cari mana geng ngumpat kita. Nak ngumpat orang tu kuat caci, kuat ngumpat orang tu, kuat kata tu. Cari geng mana dia nak cerita, nak luah sikit. Kita pun jadi 2 kali 5. Mula-mula yang kita kena caci tu, kita tak bahaya pun. Sebab yang pasti hina yang mencaci, yang pasti hina yang menghina itulah. Tapi bila kita pula respon dengan menghinakan orang lain, kesian kat kita, tak pasal-pasal, kita sama je dengan dia di pandangan Allah. Tadi Allah pandang kita mulia sebab kita yang kena, dan kita boleh sabar. Bila kita start caci dia balik 2 kali 5. Jadi sebaik-baiknya kan, bila orang caci maki, kita tak perlu nak buang energi kita untuk balas balik. Kalau benda tu fitnah, kita just nyatakan kebenarannya begini-begini. Di pihak saya begini penjelasan. Tanpa perlu kita menjatuhkan harga diri dia. Tanpa perlu kita balas balik dengan cara tindakan dia tu. Kita balas kebodohan dengan kebijaksanaan.
Ya, kita balas kejahilan dengan tindakan yang bijaksana. Kan ada dalam Quran ajar tip ni kan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan tu dengan sesuatu yang lebih baik. Sebab di sisi Allah yang menang nanti yang punya akhlak yang paling baik. Allahu Akbar. Jadi poin yang kita nak ambil, dia tengok realiti. Ada dosa-dosa dengan orang lain yang patut kita takut dan ada ancaman dalam hadis. Ya, kita tengok pula tip daripada Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimuz zillah. Ditetapkan ke atas kamu kehinaan. Ainama thuqifu. Di mana sahaja kamu berada. Illa kecuali. Kecuali apa? Siapa tahu? Kecuali bihablim minallah. Dengan hubungan kita dengan Allah. Mana kata yang kita buat solat sunat, ibadah. Jangan tinggal pula yang tu. Yang tu memang kena buat lah, teruskan. Tapi sambungan dia. Wahablim minan nas. Dan hubungan sesama manusia. Hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia. Dapat dua ni terlepas dari kehinaan dunia dan akhirat. InsyaAllah. Okey, kita tengok ya. Kita tengok pada zaman Nabi SAW. Saya petik daripada kitab ni, Keutamaan Fiqhul Awlawiyat oleh Profesor Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ada orang dia rasa dia buat benda tu ikhlas kerana Allah. Dia nak taqarrub billah ni. Dia rasa gitu. Dia rasa. Tapi apa yang dia buat tu tak ada ittiba', tak mengikut apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sisi Allah, Allah tengok dia bersikap buruk terhadap hubungan sesama manusia. Ya, contohnya golongan Khawarij. Golongan Khawarij. Dia pernah memerangi Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Salah seorang sahabat Nabi yang paling utama, menantu Nabi, dekat di hati Nabi. Nabi sayang sangat. Bahkan golongan sahabat-sahabat ni diminta ya untuk kita doakan mereka radhiyallahu anhum. Kita doakan mereka semua dalam keredaan Allah untuk muliakan lagi mereka walaupun mereka memang dah dalam keredaan Allah. Ya. Jadi itu petunjuk yang Nabi tunjuk. Tapi Khawarij ni dia rasa dia taqarrub billah lillahi ta'ala, dia kena bunuh Saidina Ali. Ini isu-isu politik zaman tu lah. Dia rasa kena bunuh ni. Ya, sedangkan Islam sangat jaga fiqh ta'ayush. Jaga darah semua orang. Ya. Kalau boleh nak bersatu, nak sayang semua orang. Nak ke jalan syurga, nak ajak ramai-ramai. Tapi Khawarij ni dengan niat kononnya taqarrub billah lillahi ta'ala. Yang bunuh Saidina Ali tu bukan jalan-jalan orang tu, hafaz Quran tu. Yang bunuh Saidina Ali. Tapi begitulah bila seseorang tu dia buat sesuatu tanpa ilmu. Syekh Al-Qaradawi letakkan kisah ni di bawah tajuk Keutamaan ilmu ke atas amal. Yang ni boleh buat kita muflis ke akhirat ni. Kita rasa macam kita buat benda baik ni. Kita pun orang baik, banyak ibadah ni. Tapi tak buat dengan ilmu. Sampai hak orang lain sebegitu senang kita jatuhkan, kita runtuhkan. Macam orang Khawarij tadi. Ni kisah orang yang dia rasa niat dia ikhlas tapi buat tak betul. Ada juga orang yang
Dia buat betul. Tapi niat dalam tu tak ikhlas, benci. Contohnya siapa? Zaman Nabi. Golongan mana? Dalam tu benci. Kau boleh nak jatuhkan, nak buat strategi untuk susahkan dakwah Nabi. Tapi dari segi luar tu, solatnya di belakang Nabi, ikut Nabi buat apa-apa perjuangan ni. Tapi dalam tu tak ada, tak ikhlas. Siapa contoh? Golongan munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Macam-macam strategi dia nak susahkan Nabi. Sampai nak mati pun Nabi cuba raikan hak kemanusiaan. Nabi pergi ziarah dia. Nabi pergi ziarah dengan sahabat-sahabat utama. Itu pun Abdullah bin Ubay bin Salul, dia sempat lagi minta kemuliaan lah. Dia kata bagilah jubah Nabi tu. Nak suruh dia dalam sakarat mati tu dalam keadaan pakai jubah Nabi. Hebatlah orang pandang. Tapi sekadar luaran begitu tak ada maknanya. Ya, Saidina Umar dah geram dah tengok nak mati pun tak insaf ni. Nak sanjungan, nak pujian je keutamaan dia. Jadi kita pun nak hati-hati supaya apa yang kita buat ni, kita buat dengan ilmu dan kita buat dengan niat yang jelas. Kita ibadah pun ibadah dengan ilmu yang jelas. Saya kena jaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Bila saya ibadah, ada hak sesama manusia yang saya kena tunai. Dia kena balance macam tu. Dia tak boleh ikhlas sahaja, tak ikut Nabi, tak boleh. Ikut je Nabi, tak ikhlas, tak boleh. Ibadah saja, tak jaga sesama manusia, tak boleh. Tak jaga manusia, jaga manusia, tak ibadah pun tak boleh. Dua-dua. Macam naik kereta, tak boleh tekan brek saja tak ke mana lah. Tak boleh tekan minyak saja tak ke mana lah. Dia kena dua-dua tu. Gitulah kehidupan. Dia ada unsur balance-nya di situ. Allahu Akbar. Jadi saya sambung sikit lagi tentang kepentingan ilmu ni. Supaya kita hidup dengan panduan yang jelas, ikhlas dan ittiba'. Ikhlas dan mengikut panduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah." Ini akidah, sistem kepercayaan kita. Wastaghfir li dzambik, mintalah ampun terhadap dosamu. Bila kita sedar kita ada dosa ni, kita jadi tak pandang rendah kat orang lain. Kita jadi rasa, ya Allah, aku pun ada dosa. Kenapa aku nak sibuk sangat buka aib orang tu orang ni? Aku pun insan pendosa. Tapi kalau kita rasa kita ni mulia sangat, suci sangat, kita jadi apa? Asyik nak caci orang lah. Asyik nak rendahkan orang, pandang rendah, rasa diri hebat. Quran larang sikap begini. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu rasa diri kamu tu suci sangat. Biar ada sedar diri sikit. Dalam ayat ni cantik, subhanallah. Ketahuilah tiada Tuhan melainkan Allah. Minta ampun terhadap dosa kamu. Walil mu'minina wal mu'minat. Minta ampun terhadap orang mukmin, laki dan juga perempuan. Makna kata, kita fikir diri kita banyak dosa, kita fikir juga kesian orang lain. Saya nak minta ampun kepada Allah untuk orang lain juga, terutamanya mak ayah yang saya sayang. Antara tanda anak soleh, makin besar ingatan dia untuk doa kepada mak ayah dia, makinlah di sisi Allah, Allah pandang dia anak yang
berjasa kepada mak ayah dia, apatah lagi kepada siapa-siapalah suami yang berjasa dalam hidup kita, kepada anak-anak yang memang sangat perlukan doa kita, bahkan kepada seluruh mukmin-mukminat semua kita sayang, semua kita respect, kita hormat, kita nak kebaikan kepada mereka sama macam kita nak diri kita dapat kebaikan tu. Ini fikrah yang kita dapat, keseimbangan yang kita dapat bila kita kaji Al-Quran, hadis. Cantiknya dia jaga sesama manusia. Subhanallah. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah Maha tahu tempat usaha kamu dan tempat tinggal kamu. Baca ayat ni pun kita rasa macam setiap kita ni dengan kadar masyaqqah yang berbeza, kadar usaha yang berbeza, di sisi Allah kadar pahala pun berbeza. Supaya kita rasa apa sahaja peristiwa yang Allah bagi, kesusahan yang Allah bagi, tak mengapa sebab pahalanya juga tinggi. Allah menilai semua itu. Okey. Sekarang ni saya nak kongsikan tentang bagaimana interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berkomunikasi terhadap orang di sekeliling. Seni interaksi Nabi, supaya kita jadi orang yang menjaga lidah. Kita takut asbab lidah kita muflis di akhirat. Asbab lidah kita yang kita rasa macam niat tu lillahi ta'ala dah, tapi cara kita tu tak ikut Nabi pun. Terutamanya dengan insan terdekat, anak-anak kita, pasangan kita. Kita takut niat kita ni nak mendidik ni, tapi cara kita ikut Nabi ke tak? Jadi saya nak bawakan beberapa contoh seni interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat belajar cara orang sekeliling kita dapat rasa selamat dengan lidah dan tangan kita. Sebab Nabi katakan orang Muslim tu adalah orang yang orang lain dapat rasa selamat dengan tangan dan lidahnya. Okey. Saya akan kongsikan satu kisah. Penonton di sini ataupun pendengar di sini nanti keluarkan poin daripada kisah tu. Boleh? Keluarkan poin supaya kita ingat poin tu sampai bila-bila. Boleh? Kalau saya terus bagi poin, bagi kisah, nanti tak tangkap sangatlah poin. Tapi kalau saya bagi kisah, semua orang kena fikir poinnya apa, so dia lagi lekat untuk kita ingat sampai bila-bila. Boleh? Okey. Kisahnya begini. Dia ada banyak kisah ya. Dengan masa yang terbatas ni, saya pilih 1, 2, 3 je lah. Mana sempat je lah. Kisah pertama. Ini hadis daripada Umar bin Abi Salamah. Siapakah Umar bin Abi Salamah? Anak tiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Lepas Abu Salamah dah meninggal, Nabi nikah dengan Ummu Salamah yang sangat bijak, sangat berpotensi jadi guru buat umat. Nabi tengok potensi tu untuk dakwah, untuk Islam. Nabi nikah dengan dia. Bersamanya ada ramai lagi, beberapa orang anak ya, beberapa orang, semua jadi anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Umar, ada Zainab yang Nabi selalu main dengan dia. Nabi panggil Zuainib, Zuainib. Kan dia kecil baby lagi. Masa Ummu Salamah nikah dengan Nabi. Dan salah seorang tu Umar ni, Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah, style dia, kalau dia makan tu, dia suka capai yang jauh-jauh dulu. Tangan dia sana ke sini, tangan dia tu, ya. Lalu bagaimana Nabi respon? Nabi kata, ya ghulam, wahai budak, wahai anak, macam itulah, ya ghulam,
Samillah, bacalah bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan kamu. Wa kul mimma yalik, makanlah dengan apa yang layak, yang dekat. Maksud dia, jaga adab lah, gitulah. Makanlah yang dekat. Baik. Daripada cara respon Nabi ni, apakah tajuk yang kita boleh berilah? Nabi respon bagaimana ni? Untuk kisah pertama ni. Siapa boleh jawab? Tak ada jawapan salah, semua kita ra'i. Okey, Nabi respon bagaimana ni? Ajar adab makan. Okey, ajar adab makan. Okey, lagi? Lagi? Bagus tu lagi. Kuat sikit, tak dengar. Sebab daripada sirah ni, antara keajaiban dia kan, banyak sangat angle yang kita boleh keluarkan hikmah tu. Banyak perspektif. Ada orang nampak, okey, ini adab makan. Satu perspektif. Perspektif komunikasi pula bagaimana ni? Apa tajuk dia? Nak bagi tajuk apa ni? Okey, tak apa. Yang ni saya terangkan dulu. Ini adalah contoh interaksi yang namanya at-ta'lim wa ta'rif. Saya ulang. At-ta'lim wa ta'rif. Maksud dia mengajarkan, membimbing dan memperkenalkan. Kalau dalam kaedah fiqh dakwah, ada bukunya oleh Jum'ah Amin, antara kaedah-kaedah seni yang seorang da'i kena pegang sebelum nak ajak orang, at-ta'rif qabla at-taklif. Sebelum nak suruh sesuatu tu, ta'rif, bagi tahu je dulu. Bagi tahu. Jadi dalam style Nabi ni kita tengok, tak ada pun Nabi guna punishment. Nabi tak tepuk tangan ke. Nabi tak ada label, budak ni tak beradab lah. Budak ni biadab lah. Tak ada. Ayat label tak ada. Punishment tak ada. Marah, herdik tak ada kat sini. Ya Allah, Nabi guna kaedah asas tarbiyah. First, terutamanya anak-anak 1 hingga 7 tahun tu layan macam tuan. Layan macam tuan. Dia banyak tak tahu, banyak tak reti. Dia tak berniat jahat pun. Dia tak berniat nak biadab pun. Dia just natural expression. Natural. Budak macam tu lah natural. So bila kita accepting first, accept ni kita terima, kita tak adalah mudah nak marah, nak label. Sebab kita masa budak dulu pun gitu juga. Budak. So accept first. Accept, terima dulu. Dan tak adalah kita biarkan. Kita ajar. Nabi pun ajar kan. Tapi ajar Nabi tu, dia tak ada yang label, yang marah, yang herdik, yang punish, yang ketuk ke. Dengar anak cakap, aku kau, ambil cili-cili mulut dia. Tak ada kita jumpa dalam sirah macam tu kan. Sebab dekat Asia ni terkenal sebagai tiger parenting. Tiger, bila tiger, anak-anak tu dia tak dapat message tu sangat. Dia dapat cara tu. Cara macam tu lah dia buat nanti kat adik-adik dia, kat kawan kat sekolah. Kes buli tinggi sungguh dalam masyarakat kita. Takut kita tengok. Jadi kita nak kembali 1 hingga 7 tahun layan macam tuan. Dia tak reti. Dia akan ulang silap yang sama berulang-ulang kali. Otak dia tak sampai level lagi. Kalau tanam pokok tu dia tak berbuah lagi kematangan tu. Dia baru nak tumbuh, baru nak tahu sikit-sikit. Jadi dia baru nak faham adab tu. Tiba-tiba kita cemari dengan tindakan-tindakan yang tak ikut Nabi tadi tu. So dia tak sempat nak belajar pun adab tu. Dia pergi belajar yang tindakan salah tadi tu.
cara respon. Dia belajar herdik, belajar label, belajar ketuk adik dia. Ya, belajar punish. Discipline is not to punish. Discipline is to teach. Itu kaedah asal. Kita memang nak anak kita disiplin, tapi bukan dengan cara punish at the first place. Ya, tapi teach, ajarkan, bagi tahu je. Padam, delete semua ayat lain. Ayat bagi tahu je. Yang ni boleh, yang ni begini caranya. Yang ni sesuai, yang ni tak sesuai. Label-label tu tak payah. Ya, biadab lah budak ni. Tak kerti adab ke? Tak ada orang ajar ke? Ayat tu akan melukakan. Dia bagi parut emosi. Parut emosi tu, luka-luka batin tu yang akan pergi kepada macam-macam isu tekanan mental. Tinggi ya kadar tekanan mental dalam masyarakat kita. Terutamanya di kalangan kanak-kanak, remaja. Tinggi sangat. Sampai 400,000 lebih. Ada statistik, boleh cek. Statistik kajian morbidity kebangsaan. Kadar kesihatan mental di kalangan kanak-kanak di Malaysia. Cuba kita cek dan tengok balik interaksi kita dengan anak-anak. Niat kita mungkin ikhlas. Saya nak ajar dia, nak didik ni. Tapi ada tak ittiba'? Ada tak mengikut Nabi SAW? Kalau kita pun tak belajar cara Nabi, kita terspontan buat cara mak ayah kita buat kat kita dulu. Tengok aku boleh jadi orang. Mak ayah aku cubit juga dulu, sepak juga. Boleh jadi orang. Kita pun ikut benda sama. Ya. Jadi panduan sebenar kita ikut Nabi. Bukan ikut Asia parenting ke, Western parenting ke. Sebab masing-masing tu dia ada benda tak imbang tu. Kalau Western tu dia mungkin hikmah, cakap elok. Tapi fa'lam annahu la ilaha illallah tak ada. Akidah tak ada. Tak imbang juga. Ya, jadilah orang yang polite, santun. Tapi bila tak ada akidah, macam-macam kejahatan juga dia buat. Penyalahgunaan. Ataupun anak-anak kita yang akidahnya ada, kita ajar akidah. Tapi sopan, polite, jaga hak sesama manusia. Ya, jangan umpat, jangan jadi keyboard warrior yang serang orang sana sini dalam alam maya. Yang tu kita tak bagi kat dia, kita ajar. Sebab tu keyboard warrior di Malaysia ni tinggi. Bully cyber di Malaysia sangat tinggi kadarnya. Balik pada pendidikan kita ni. Kita interaksi macam mana dengan generasi kita ni? Yang ni kita nak insafi sangat-sangat. Aku buat ikut kaedah ke tak ni? Ya Allah, Ya Rabbi. Semua perlu ilmu. Kan? Untuk diri saya sendiri jugalah nasihat yang kita sama-sama berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Okey, itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, satu hari Nabi SAW dia tengok sekumpulan budak. Budak ni dia sedang memanah. Ya, dia main panah. Lalu Nabi SAW kata, irmu, lontarlah Banu Ismail, wahai anak-anak Ismail. Ismail tu siapa? Nabi Ismail tu, yang asalnya orang Arab, jadi orang Arab tu. Nabi sebut, lontarlah wahai anak-anak Ismail. Kana abuka ramian. Ayah kamu dulu hebat, pemanah ayah kamu. Seakan gitulah ayat dia lebih kurang. Ya. Jadi daripada kisah yang kedua ni, apa tajuk yang kita nak bagi ni? Kalau yang first tadi, at-ta'lim wa ta'rif, ataupun mengajar dan memperkenalkan. Kalau yang kedua ni, apa tajuk nak bagi? Kaedah interaksi tu. Tajuk apa? Ada jawapan tu. Slow. Kuat sikit. Wanita Ansar kan dikagumi oleh Sayyidah Aisyah sebab dia berani dalam majlis ilmu. Dia tanya soalan, dia bagi pendapat. Okey, silakan.
Masya Allah, pandai. Waktu kita sebut beri semangat. Yes. At-tashji', beri semangat, bagi motivasi. Cuba kita bayangkan kalau Nabi lalu je, tak cakap apa pun, tengok je, senyum sengih daripada jauh je. Ya. Jadi benda tu tak bawa kesan kepada kenangan lah untuk anak-anak ni. Ya. Sebab dia tengok Nabi, tengok je macam okey lah main panah. Tapi ni Nabi siap bagi semangat ni. Lontar. Dia semangat tu naik. Kena lontar sungguh-sungguh. Kena buat yang terbaik. Kan? Dan jadi kenangan masa kecil-kecil dulu. Oh, ini yang bagi semangat dulu ni. Sebab tu saya jadi jago hari ni. Tu titik mula dia. Oh, dia jadi tu. Ya, bonding tu jadi rapat. Sama juga dalam family kita, dalam keluarga. Kita kena banyak interaksi tasjid. Bagi semangat. Tengok dia buat kecil-kecil pun, tunjuk respon kita tu macam Masya Allah, bagusnya, tolong buang sampah. Bagi semangat supaya dia jadi suka. Ya. Tapi setengah orang dia anggap tak elok lah puji-puji anak ni, nanti naik kepala pula. Ya. Riak pula budak tu nanti. Dia anggap macam tak elok puji. Yang ni kita perlu jelas, biar bagi balance cara faham kita. Okey? Untuk diri kita, memanglah kita buat bukan kerana nak pujian orang. Kita nak rasa gitu dunia dalam kita ni. Bukan sebab nak orang kagum, ya, orang pun puja kita, bukan itu. Dunia dalam. Tapi dari segi dunia luar, interaksi kita dengan orang, yes, memang kena puji orang. Sebab itu uslub dalam Al-Quran sendiri. Allah banyak puji. Allah puji golongan Ansar, sanggup korban harta benda. Allah puji golongan Muhajirin, ya, sanggup tinggalkan kampung halaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam interaksi dengan para sahabat, Nabi banyak guna uslub puji. Umar Al-Faruq, yang bezakan mana hak mana batil. Abu Bakar Siddiq, nama asalnya bukan Abu Bakar. Kan nama asalnya siapa? Abdullah atau Uthman bin Abu Quhafah, itu nama dia. Tapi jadi sahabat Nabi dipanggil dengan kata-kata pujian. Abu Bakar Siddiq. Bakar ni maksudnya orang yang awal, yang berpagi-pagi, ayah kepada anak dara, begitu. As-Siddiq ni yang benar. Uthman bin Affan, ya, Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, Khalid Al-Walid, Saifullah Al-Maslul, Hamzah Asadullah. Ya Allah, bestnya jadi kawan-kawan Nabi. Semua dipanggil dengan tasjid. Yang anak-anak kita ni pun, kita kena ada panggilan. Future scholar, panggil dia future scholar, mai sini. Biar dia tahu yang dia pun ada kata-kata yang beri semangat untuk dia. Allahu Akbar. Ini uslub yang sangat penting untuk kita perbanyakkan setiap hari. Ya, sebab bila manusia ni dia dapat penghargaan, appreciation, dia semangat nak buat sesuatu dengan rela dan cinta dia, bukan dengan rasa terpaksa. Kalau kita tak guna uslub tasjid, biasanya kita guna uslub paksa, desak, suruh. Nak uslub paksa, desak, suruh ni orang jadi macam nak tolak sikit. Jadi macam nak bangkang sikit. Tapi kalau tasjid, jadi macam kena buat ni. Dan anak-anak ni dia suka letakkan mindset, cara fikir dia sama macam yang mak ayah label dekat dia, yang letakkan image diri dia. Kalau dia kata budak ni budak biadab, budak biadab takkanlah buat benda-benda baik kan. Budak biadab mestilah melawan, keluar rumah tak minta izin, mencuri. Dia nampak image diri dia tu, dia akan buat benda-benda tu, ya. Tapi kalau kata ni budak anak soleh, ini pendakwah masa depan,
sebut ayat-ayat tu. Dia pun fikir, takkan pendakwah tak ngaji Quran, takkan pendakwah tak solat, tak sesuai dengan imej diri dia kalau tak buat benda-benda tu. Jadi secara tak langsung tasjid ini dia memberi kesan kepada, kalau psikologi tu dia panggil self concept, self image, self esteem, self worth. Datang daripada mana semua itu? Daripada kata-kata orang sekeliling. Sangat beri kesan. Sebab anak kita ni dia bingung, dia tercari-cari identiti diri dia. Bila ada orang sekeliling tolong bagi label tu, dia terus percaya yang tu je lah. Dia ikut bina self concept dia, ikut apa yang label tu. Sebab tu penting sangat anak kita macam mana pun keadaannya, anggaplah dia cumalah, kalau rama-rama tu dia baru jadi ulat beluncas. Kita tak nampak comelnya lagi akhlak dia. Nampak geram je, sakit hati je akhlak dia tu. Sebab memang itu fasa dia. Fasa tak berapa nak reti lagi, otak tak matang lagi. Ya, tapi lama-lama dia akan pergilah jadi kepompong. Ya, jadi rama-rama yang cantik. Semua tu perlukan proses. Dia tak ada lahir-lahir terus akhlaknya mengagumkan, jadi rama-rama terus. Bila kita expect macam tu, kita banyak kecewa, banyak sakit, banyak nak punish, banyak nak label, banyak nak luah geram. Sebab expectation kita sendiri. Okey? Saya rasa cukup dulu setakat tu. Yang ni kena buat khusus lain ni, seni interaksi Nabi SAW dalam pendidikan. Sebab apa nak belajar yang ni? Sebab kita takut jadi muflis akhirat tadi tu. Yang mulut tak terjaga, caci orang tu, caci orang ni. Mungkin bukan orang jauh, orang dekat ni, anak kita. Kalau anak tu dia caci mak ayah dia, ya, sesama hidup berpasangan. Padahal kita cuma tak tahu interaksi sebenar, cara fikir yang sepatutnya sahaja. Kalau selesai yang tu, boleh jadi tindakan kita berubah. Sebab karakter kita boleh berubah dengan ilmu. Sebab tu ilmu ni lebih utama dari amal ibadah. Dia membentuk sikap, akhlak, konsep dan akhirnya keseimbangan seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ampun maaf yang bercakap ni tak sempurna. Salah silap, harap sudi maafkan saya, harap Allah pun kesian kat saya. Astaghfirullahalazim. Saya buka lah kalau ada soalan, satu dua silakan. Kalau saya tak mampu jawab, kita ada ramai muslimat hebat-hebat ni. Tolong jawabkan, Masya Allah. Okey, silakan. Kalau ada soalan, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya. Okey, Masya Allah, soalan yang sangat hebat. Memang keadaan kita masa tu memang sangat sakit kan. Dia tuduh, kata dalam tu memang berperang lah. Memang nak jawab balik lah kalau boleh. Tapi ikut ilmu psikologi pun, manusia ni bila tengah marah, dia tak boleh nak fikir rasional sangat. Bahkan kaedah dalam Islam sendiri sebut, kita tak boleh bawa berbincang dengan orang yang dia sedang marah, dia sedang mengantuk, dia sedang lapar. Dia tak berapa nak rasional lah kalau dia dalam keadaan begini. Kalau hakim pun sedang marah, penghakiman dia tu tak valid sangat. Sebab itu sedang marah kepada orang yang berurusan dengan dia. Sebab tu diam ini satu langkah bijaksana ketika kita sedang berperang dengan marah sangat-sangat tu. Sebab tindakan yang kita buat saat marah sangat-sangat tu, biasanya kita menyesal lepas tu. Sesaatnya boleh jadi jenayah. Mula pegang mulut dulu, dia tuduh kita. Kita marah, kita balas balik, perang balik.
Jadi dua-dua berperang mulut kan, dua-dua sedang marah. Sesaat je kita rasa nak ambil pisau lempar kat dia. Dia pun sama, nak ambil batu besar, pecahkan kepala kita. Sekejap ya dua-dua jadi penjenayah. Sebab tu nak langkah bijaksana, kita diam dulu, bukan diam selama-lamanya. Ya. Jika beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baiklah ataupun diam. Itu hadis Nabi kan. Jadi dalam situasi seperti itu, kita rasa tak mampu nak berkata baik ketika kita sedang marah. Dan memang normal, kita pun berhak rasa marah. Tak mampu nak keluar yang baik-baik sebab sedang marah ni. Tak apa, saya pilih untuk diam dulu. Diam bukan bererti kalah. Diam bererti kuat melawan marah. Di sisi Allah, orang yang kuat itu bukan orang yang menang bergusti, tapi orang yang boleh mengawal diri ketika marah. Dengan anak-anak ke, dengan jiran ke, dengan siapa-siapalah. Perang mulut ni tak nampak cantik pun akhlak tu, tak bawa ke mana-mana pun. Dan memang sekali-sekali kita mungkin terlepas sebab geram sangat kan. Tak apa, kita istighfar balik pada Allah. Kita cubalah upgrade balik akhlak kita. Dan bila tiba masa yang sesuai, kita perlu jelaskan juga keadaan dalam bentuk statement 1, 2, 3 yang sangat jelas ke kan, sangat ilmiah. Lepas kita dah dapat rasional, ataupun kita nak bercakap, nak rakam sikit video, jelaskan. Yes, perlu dijelaskan supaya duduk letak perkara tu dia dapat faham point dia. Dan mungkin dia ada kaitan dengan orang sekeliling kan. Orang sekeliling pun dapat faham ini point dia. Dan dia nampak lagi bijaksana langkah begini. Jelas point dia. 1, 2, 3, 4. Cuba tengok dalam media-media sosial tu kan. Kalau kita tengok, kalau golongan yang profesional sikit, yang kena hentam ke, kenapa ke, dia tak terus react pada apa yang viral tu. Dia ambil masa sekejap, dia buat kenyataan 1, 2, 3, 4. Okay, keluar ini sebenarnya. Kan nampak bijak tu kan. Nampak senang nak faham, nak ambil point dia. Kita pun cubalah belajar sikit-sikit supaya tindakan kita lebih profesional, rasional. Wallahu a'lam. Okay, itu sajalah daripada saya. Takut pula nak dengar soalan kat sini hebat-hebat belaka ni. InsyaAllah. Okay, ampun maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.